cemara. Assalamualaikum. Mulanya kata, salam sejahtera, pembuka bicara. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengurusi majlis yang dihormati AJK Penarafan yang arif lagi bijaksana dan yang dikasihi ahli-ahli KPP sekalian. Pada malam ini, saya akan menyampaikan sebuah ucapan yang bertajuk bunyi dan ingatan. Kita semua dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebolehan untuk mendengar bunyi. Ianya adalah merupakan satu anugerah yang tidak ternilai. Tetapi tahukah saudara dan saudari bahawasanya bunyi dapat mempengaruhi ingatan? Kenapa orang peka, iaitu orang yang tidak dapat mendengar bunyi, dapat mengingati sesuatu perkara lebih mudah, lebih senang berbanding dengan kita semua yang dapat mendengar bunyi? Untuk menjawab persoalan itu, kita perlu tahu bagaimanakah otak orang peka berfungsi. Sedarkah saudara dan saudari, orang peka sebenarnya dia tidak pernah dan tidak tahu bagaimana bunyi sesuatu benda. Sebagai contoh, buah apple. Bagi orang peka, buah apple adalah merupakan sejenis buah yang berwarna merah, yang bunyi lekuk di bahagian atas, dan mereka namakannya sebagai EPAL. Di dalam otak mereka tidak ada langsung bunyi apple untuk mewakili buah tersebut. Jadi, disebabkan itulah orang peka mempunyai ingatan lebih baik daripada kita semua. Saya ingin bertanya kepada saudara dan saudari. Sudah pasti saudara-saudari biasa memuat turun filem dari internet. Filem dengan bunyi atau filem tanpa bunyi, mempunyai saiz yang lebih kecil. Sudah pasti ya, filem tanpa bunyi adalah merupakan lebih kecil untuk disimpan di dalam komputer. Sebenarnya otak manusia ini adalah beribu-ribu kali ganda lebih hebat daripada komputer. Tetapi sebenarnya fungsi asas bagaimana untuk menyimpan ingatan antara manusia dengan komputer lebih kurang sama. Sebuah kajian telah dilakukan di Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 2002 oleh Fakulti Pendidikan. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahawa kanak-kanak berbangsa Melayu lebih sukar untuk menghafal sifir berbanding kanak-kanak berbangsa Cina dan juga berbangsa Eropah. Mengapa? Mengikut kajian tersebut, masyarakat bahasa Melayu itu sendiri begitu mewah dengan bunyi-bunyian untuk mewakili sesuatu. Sebagai contoh, nombor 1. Dalam bahasa Melayu, nombor 1 diwakili oleh dua jenis bunyi, iaitu bunyi sa dan bunyi tu. Jadi otak manusia terpaksa menyimpan dua jenis bunyi untuk mewakili nombor 1. Itu belum lagi masuk nombor 9 dan nombor 10. Kita memerlukan 3 bunyi untuk menyimpan satu nombor 9. Berbanding dengan bahasa Inggeris, mereka mewakili nombor 1 dengan one, nombor 2 dengan two, nombor 3 three. Semuanya satu bunyi. Begitu juga dengan bahasa Cina. I, e, sa, se, semua satu bunyi. Jadi menurut kajian tersebut, bunyi memang mempengaruhi ingatan seseorang dan juga ingatan kanak-kanak. Jadi terdapat banyak buku-buku, jurnal-jurnal dan kajian-kajian telah dilakukan untuk
menentusahkan apakah hubungan ingatan dan juga bunyi. Dan hasilnya adalah semua pakar-pakar telah bersetuju bahawasanya bunyi mempengaruhi ingatan. Jadi bagaimana untuk kita sebagai makhluk yang mampu mendengar bunyi, bagaimana untuk kita mempunyai ingatan yang lebih baik? Begini caranya. Sebagai contoh, jika kita membaca suatu cerita, pada suatu hari seorang budak sedang berjalan-jalan di tebing di sebatang sungai. Kebiasaannya kita akan menyimpan cerita tersebut di dalam bentuk bacaan bunyi kepada tulisan tersebut. Mana kita simpan pada satu bunyi. Suatu hari kita simpan 4 bunyi. Jadi bagaimana untuk kita membuang bunyi tersebut? Sebenarnya mudah saja. Caranya adalah kita membayangkan budak tersebut sedang berjalan di sebatang sungai, tanpa perlu kita ingat bagaimana untuk membunyikan keadaan pada ketika kanak-kanak itu sedang berjalan. Jadi kita gambarkan ada seorang kanak-kanak sedang berjalan di sebatang sungai. Itu adalah asas kepada teknik bagaimana untuk menghilangkan bunyi di dalam ingatan kita. Jadi, kesimpulan daripada apa yang saya cuba sampaikan malam ini adalah: pertama, bunyi memang mempengaruhi ingatan. Kedua, sekiranya kita ingin mempunyai ingatan yang lebih baik, haruslah kita belajar teknik bagaimana untuk mengasingkan bunyi di dalam mengingati sesuatu perkara. Apa yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu sudah pastinya daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih.